Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Siapakah timbalan yang dipertua Dewan Rakyat? Siapa timbalan yang dipertua Dewan Rakyat masih belum dapat diputuskan. Menurut laporan sidang harian, kesemua ahli parlimen bersatu dijangka mengemukakan pendirian berkecuali dalam isu cadangan nama Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan sebagai calon tunggal kerajaan untuk dilantik sebagai timbalan yang dipertua parlimen baharu. Jika berita ini benar bahawa ia angkara bersatu dalam larian lompat pagar ke kerusi timbalan yang dipertua Dewan Rakyat ini, nampaknya Ahmad sudah gagal melepasi pagar pertama. Alasan yang digunakan mungkin kerana beliau tergolong dalam kumpulan yang digelar kluster mahkamah. Beberapa pemimpin Pakatan Harapan telah terlebih dahulu membantah pelantikan Ahmad selagi nama beliau masih belum dibersihkan daripada tuduhan di mahkamah. Adakah ia berkaitan dengan memorandum persefahaman MOU antara kerajaan dengan Pakatan Harapan yang dimeterai baru-baru ini? Jika penolakan terhadap pelantikan Ahmad ini berkait dengan MOU tersebut, jelas beliau menjadi mangsa politik bersatu. Ini kerana UMNO menerusi ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azalina Osman Said, sedang cuba membawa usul rang undang-undang persendirian berhubung anti lompat. Cadangan Azalina itu sudah tentu disokong oleh Pakatan Harapan kerana ia sebahagian daripada matlamat mereka juga. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Tan Sri Shahriz Samad dalam hantaran di Facebook menyambut baik cadangan Azalina. Saya setuju sangat. Ianya sebuah akta ahli persendirian atau Private Members Bill. Kalau hendak lakukan reform bermakna terhadap Parlimen, penerimaan sesuatu akta ahli persendirian adalah langkah yang bermakna. Tidak hanya menghadkan urusan Dewan Rakyat kepada hal-hal kerajaan atau governance business sahaja katanya. Jika Ahmad Maslan menjadi timbalan yang dipertua Dewan Rakyat, kemungkinan besar cadangan Azalina itu boleh dimasukkan ke dalam fast track yang dapat dibentangkan serta diluluskan dengan pantas sebelum pilihan raya umum ke-15. Pembangkang akan bersetuju. Yang tidak bersetuju hanya puak dalam PPBM, iaitu semua katak-katak politik yang berada dalam parti berkenaan. Mereka lah yang sebenarnya memanaskan suhu politik dan membuat politik negara tidak stabil. Tahniah Tok Azhar, tegas Syahrir. Sememangnya PPBM bersatu pihak yang ada kepentingan dalam usul RUU anti lompat parti ini. Sementara itu, Pakatan Harapan mencalonkan ahli Parlimen Teluk Intan Nga Korming sebagai calon bagi jawatan timbalan yang dipertua Dewan Rakyat. Difahamkan itulah puncanya kenapa agenda memilih timbalan yang dipertua Dewan Rakyat dikeluarkan daripada senarai aturan Parlimen kemarin. Terdahulu Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah mengemukakan usul untuk menghentikan peraturan mesyuarat 6 perkara 1 yang dijadualkan dalam aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Kata Wan Junaidi, keputusan itu bagi membolehkan satu pindaan dibuat membabitkan perkara 57/1/B, iaitu membolehkan jawatan timbalan speaker yang ketiga diwujudkan. Maka dengan itu kita akan membuat satu peraturan supaya salah seorang speaker daripada 3 nanti kalau diluluskan akan disandang oleh pihak pembangkang. Itu hasrat kerajaan dan sebab itu menangguk. Selepas berbincang dengan pihak Jabatan Peguam, pindaan dibawa dan kalau dapat di penghujung sesi ini, bacaan kali pertama dan diluluskan pada sesi Oktober nanti, katanya pada mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 Selasa lalu. Semoga harapan rakyat Malaysia agar Parlimen dapat berfungsi setaraf kelas dunia dapat direalisasikan. Rakyat mengharapkan yang terbaik dan rakyat sentiasa memerhati.